Okey. Hai. Nampak kan? Allahu Akbar. Sorry lah. Okey, dengar tak? Ada yang suara tertekan lah tadi. Tertekan. Okey, Ustaz ulang balik lah. Maksud solat jamak, maksud solat qasar ialah solat dipendekkan, memendekkan solat fardu yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, kat sini saya tulislah. Mana solat yang 4 rakaat? Semalam kita solat jamak, himpun antara Zuhur dan Asar dimasukkan sana atau masuk sini. Jamak takdim ataupun jamak takhir. Maghrib dengan Isyak jamak takdim ataupun jamak takhir. Qasar jamak tambah qasar bermaksud pendek. Kan? Bermaksud pendek. Pendek apa? Pendekkan solat yang 4 rakaat. Solat 4 rakaat Zuhur 4 jadi 2, Asar 4 jadi 2, Isyak 4 jadi 2, 4 jadi 2 rakaat. Okey. Itu maksud solat qasar, memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tengok syarat-syarat diharuskan solat qasar. Pertama, dilakukan ketika sedang bermusafir. Kedua, telah melepasi sepadan kawasan tempat tinggal. Ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari, tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Yang keempat, tidak mengikut imam yang sempurna. Okey, dekat situ ada 4. Kan? Ada 4. Okey, ada 4. Syarat dia. Syarat nak solat qasar, pertama mesti musafir 81 kilometer. 81 kilometer. Kalau kita nak senang, nak yakin, kena buat 90 kilometer. Okey, dalam buku teks 81 kilometer. Yang kedua, 3 hari. 3 hari. Contoh, saya bagi contoh kat sini. Saya bagi contoh, JB KL. Okey. Jadi kita nak duduk kat KL berapa hari? JB hari Khamis. Hari ni lah. Khamis. Nak pergi KL, hari Khamis ni adalah perjalanan. Tak kira hari. Perjalanan pergi. Okey, perjalanan pergi ni tak kira hari. Dalam perjalanan ni kita dikira hari Khamis ni kita dikira sebagai musafir. Jadi sampai KL 3 hari, Jumaat,
Sabtu, dan Ahad. Okey. 3 hari ni lah. 3 hari di KL ni kita boleh solat jamak tambah dengan kosor. Kecuali waktu subuh 3 hari. Oh Ustaz. Boleh. Kemudian hari Sabtu kita balik dari KL ke JB hari Sabtu. Ni hari Sabtu ni kita dikira sebagai musafir. Ni pergi pun musafir. Ni kat sini 3 hari pun dikira sebagai musafir. Okey, syarat yang kedua. Okey, lagi apa? Telah melepasi sempadan kawasan. Maksudnya, kalau kita nak buat jamak kosor, JB kita dah keluar. Kan? Waktu zuhur, contohlah. Waktu zuhur kita kat JB. Kita tak boleh buat solat jamak. Tak boleh buat solat jamak. Kan? Kita kena sembahyang secara sempurna 4 rakaat. Ataupun waktu pukul 12. 12 tengah hari. Waktu 12 tengah hari ni belum masuk zuhur. Dan pukul 12 ni kita keluar di JB sampai Kulai. Contohlah. Sampai Kulai 1.15. Okey, 1.15 ni kita dah boleh solat jamak dekat situ. Jamak kosor. Berhenti dekat Kulai. Zuhur kita buat solat jamak kosor, jamak takdim. Jamak takdim. Waktu asar kita masukkan dalam waktu zuhur. Lepas tu teruslah. Terus jalan. Tak payahlah berhenti sembahyang asar. Sebab kita dah buat sembahyang asar tadi. Okey. Habis. Dan yang keempat, tidak mengikut imam yang sempurna. Apabila kita sembahyang jamak kosor, kan jamak kosor, sebab jamak kosor ni 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi kita tak boleh ikut imam kalau kita berhenti di masjid, imam tengah sembahyang zuhur berjamaah, kita tak boleh ikut imam. Sebab kita nak buat 2 rakaat. Imam 4, kita 2. Macam mana nak buat? Kan? Imam belum bagi salam, kita dah bagi salam. Tak boleh lah. Jadi kita kena biarkan imam tu solat, habis solat. Kalau kita berhenti waktu zuhur dekat masjid dan imam sedang melakukan solat, biar dulu imam tu habis solat, barulah kita solat jamak tadi. Jamak kosor. Habis. Okey, dekat sini. Syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan kosor. Maksudnya, musafir tadi apa yang diharuskan untuk musafir. Pertama sekali, mengetahui destinasi yang dituju. Yang kedua, jarak perjalanan sehala melebihi 81 km, bukan tujuan maksiat. Okey. Bukan tujuan maksiat. Jadi kat sini. Jadi kita tengok kat sini. Kan? Jadi yang ni 1, 2, 3, 4. Okey. 3 musafir. 3 hari. Lagi. Tidak ikut imam. Tidak ikut imam sempurna. Yang pertama, kedua tadi apa melepasi kawasan. Lepas kawasan. Okey. Yang ini syarat untuk solat kosor. Okey, yang musafir. Jadi apakah dia musafir ni? Ada tujuannya. Musafir tujuannya yang pertama sekali lebih 81 km. Kedua, ada destinasi dituju. 3, bukan tujuan maksiat.
Okey. Jadi ada tiga tujuan musafir. Yang pertama sekali, kita musafir hendaklah melebihi 80 kilometer. Perjalanan kita tu lebih 80 kilometer. Kalau dekat-dekat tak boleh. Yang kedua, ada destinasi yang dituju. Nak pergi mana? Contoh. Orang tanya nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur. Okey. Nak pergi mana? Nak pergi Terengganu. Nak pergi mana? Nak pergi Kelantan. Nak pergi mana? Nak pergi Kedah. Nak pergi mana? Nak pergi Melaka. Okey, nak buat apa? Pergi tengok, pergi KL, pergi melawat apa? Petronas. Kan? Pergi melawat pusat sains negara. Pergi melawat Petro Sains. Pergi melawat zoo. Okey, itu tujuan yang baiklah kita nak pergi melawat. Ataupun nak pergi Terengganu, buat apa? Balik tengok mak saudara. Ada kenduri. Itu dibenarkan sebab bukan tujuan maksiat. Kita ada tujuan. Okey, contohnya orang tu putus hati. Dia naik kereta nak pergi mana? Tak tahu. Aku ikut je kereta ni pergi mana. Kan? Aku tekan minyak je kereta ni. Jadi dia tak ada destinasi. Dia tak boleh solat jamak dan kosong. Tak tahu sebab dia tak tahu nak pergi mana. Dia ikut kereta tu berjalan. Ikutlah kaki ni melangkah ke mana. Sampai situ, sampailah. Kan? Itu tak tahu, tak boleh lah. Sebab tak ada destinasi dituju. Bukan tujuan maksiat. Nak pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Ada destinasi Kuala Lumpur. Tapi buat apa? Pergi kelab malam. Tak boleh lah. Pergi berdangdut. Kan? Itu tujuan maksiat. Pergi jumpa makwa. Nak bawa pergi hotel. Tak boleh. Kan? Itu maksiat tu tak boleh. Tak boleh. Okey. Habis. Dekat situ. Setakat ni. Faham ke tak? Okey, kata sekapur spektrum ilmu. Solat qasar hanya boleh dilaksanakan jika seseorang musafir berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari. Tadi saya dah cerita lah, pergi KL jangan lebih 3 hari. Jika seseorang telah berniat untuk tinggal di suatu tempat melebihi 3 hari, iaitu 4 hari ataupun lebih, maka dia tidak lagi dikira sebagai musafir. Dia perlu menunaikan solat seperti biasa apabila sampai ke destinasi tersebut. Kalau bagaimanapun, dia boleh melaksanakan solat jamak dan qasar ketika dalam perjalanan pergi dan balik. Jika musafir tidak pasti tempoh tinggal di sesuatu tempat, maka dia dibenarkan solat qasar sehingga 18 hari. Okey, kat sini Ustaz terangkan sikit spektrum ilmu tu. Okey. Jadi kita nak pergi KL. Contoh kita nak pergi KL. KL berapa hari? Okey Ustaz, saya KL ni 5 hari Ustaz. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 5 hari. 5 hari ni dah lebih 4, dah lebih 3 hari. Jadi masa hari Khamis ni kita pergi ke KL, dalam perjalanan ni apabila masuk waktu solat, kita boleh buat jamak dan qasar. Tapi apabila sampai je di KL, kita dah duduk mana, rumah kawan dan sebagainya. Sebab kita nak buat 5 hari, maka sampai KL je kita tak boleh buat solat jamak dan qasar. Tak boleh. Kita kena hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa ni kena buat solat seperti biasa. Okey, apabila hari Isnin, hari Selasa, kita nak balik JB. Jadi dalam perjalanan ni boleh buat jamak tambah dengan qasar. Boleh buat dalam perjalanan balik, kita boleh buat jamak dan qasar. Sebab dekat sana lebih 3 hari. Okey, kalau kita kata nak pergi mana? Nak pergi KL. Ada apa? Ada kerja. Berapa hari? Tak tahulah kerja aku ni. Biasanya siap 3 hari. Jadi pun kita pergilah KL siap 3. Tapi sampai 3 hari tak boleh. Tak siap juga kerja kita. Tambahlah lagi 3 hari. Pun tak siap juga. Sampailah kepada 18 hari. Boleh buat 18 hari. Ataupun kita nak pergi dari KL ke mana? Pakai KL ke Pulau Pinang.
Lepas Pulau Pinang kita pergi Kedah. Lepas Kedah kita pergi Kelantan. Kan? Okey, kalau yang macam ni, KL kita 3 hari. Pulau Pinang 3 hari. Kedah 3 hari. Kelantan 3 hari. Kan? Boleh sampai kepada 18 hari juga. 18 hari. Kan? 18 hari. Lepas tu hari ke-19 tu, kita kena sembahyang biasa lah. Okey. Habis. Cara menunaikan solat jamak dan qasar, wajib niat dalam hati dan sunat melafazkannya. Niatnya usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ila al-asri jamak takdim lillahi ta'ala. Usolli fardhu al-asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri jamak takdim makmuman lillahi ta'ala. Okey, itu niat je lah, nanti saya cakap dia. Jamak takdim. Okey, jamak takdim dalam waktu pertama iaitu zuhur ataupun maghrib. Turutannya didahulukan solat yang waktunya terdahulu dari solat jamak waktunya yang terkemudian. Maksudnya semalam tu Ustaz dah tunjukkan lah. Kan? Jamak takdim waktu zuhur dulu baru waktu asar. Waktu maghrib dulu kemudian baru waktu ini isyak. Ikut turutan. Kalau kita nak buat jamak takdim. Jamak yang mula. Okey. Jamak takhir dalam waktu kedua iaitu asar ataupun maghrib. Boleh didahulukan satu daripada dua solat. Boleh didahulukan satu daripada dua solat. Mana-mana boleh. Nak buat maghrib dulu boleh. Nak buat isyak pun boleh. Kalau kita buat jamak takhir. Nak buat zuhur dulu boleh. Nak buat asar pun boleh. Solat pertama boleh didahulukan kerana solat tersebut lebih dahulu dari sudut turutan waktunya. Solat kedua pula boleh didahulukan kerana solat tersebut adalah pemilik waktu tersebut. Okey. Kalau jamak takhir kat sini, jamak takdim kena buat zuhur lepas tu asar. Jamak takdim kena buat maghrib lepas tu isyak. Kalau jamak takhir, waktu asar ni kita nak buat mana-mana pun boleh. Nak buat solat zuhur dulu boleh, solat asar kemudian pun boleh, nak buat solat asar pun boleh, kemudian solat zuhur pun boleh. Sama jugalah dengan waktu yang kedua ni, waktu maghrib ataupun dengan waktu ini isyak. 2 rakaat zuhur, asar dan isyak. 3 rakaat waktu maghrib. Tu bilangan rakaat dia. Maghrib kita tak boleh sebab dia 3 rakaat. Tak boleh pendekkan. Okey, setakat ni. Ada pertanyaan ke tak? Kalau malu nak sebut malu nak bertanya, sesat jalan. Kalau malu bertanya, sesat jalan. Malu. Okey, saya baca dulu soalan. Ustaz tak dengar. Okey. Mana suara Ustaz? Dah dengar dah ni kan? Dah dengar. Okey, ada persoalan ke tidak? Zaidi, jadi dia saya tengok siapa yang datang hari ni. Putri Naisila, Benny Zaidi, Benny Haikal, Muhammad Khalil. Okey. Muhammad Khalil. Khalil biasa tak ada soalan. Khalil biasa tak ada soalan. Okey, tak apa dia faham kot. Faham Khalil InsyaAllah lah. Kejap lagi Ustaz nak tunjuk. Semalam Ustaz dah tunjuk cara solat jamak. Solat jamak. Kan? 4-4. Berat sikit solat jamak. 4-4, 8 rakaat. Okey, contohlah. Ustaz nak bagi satu situasi. Okey. Ustaz nak bagi contoh satu situasi. Banyak Ustaz dah conting-conting. Situasi kat sini. Tak padam Okey. Sekarang ni kita nak pergi JB KL. Boleh solat jamak.
Okey. JB ke KL. JB waktu Zuhur. Waktu Zuhur pukul 1.15. Okey, 1.15 kita dah solat Zuhur. Dah solat lah Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Kita pergi ke KL pukul 2.30. Sampai KL pukul 7.15. Contohlah. Kat sini terus sampai dekat Melaka waktu asar. Okey. Waktu asar. Jadi kita nak buat solat apa kat Melaka ni? Kita berhenti. Berhenti dekat air keruh Melaka. Kita nak buat solat apa? Siapa pandai jawab? Antara yang hadir ni. Solat jamak. Solat jemaah. Solat berjamaah. Solat Waktu asar. Asar. Waktu asar. Zuhur kita dah sembahyang tadi kat JB. Waktu asar, yang ada waktu asar tadi, kita dah sampai Melaka. Kita nak buat sembahyang apa? Zuhur kita dah sembahyang ni. Zuhur kita dah sembahyang kat JB. 2.30 kita nak pergi KL. Sampai Melaka waktu asar. Kita berhenti singgah. Waktu asar ni kita nak sembahyang apa? Sembahyang macam biasa lah. Sembahyang macam biasa. 4 rakaat. Okey, 4 rakaat kan? Sembahyang macam biasa boleh. Tapi Allah bagi kita rukhsah. Kita dalam keadaan musafir. Kita boleh buat sembahyang qasar sahaja. Qasar ni berapa rakaat? 2. Okey, qasar 2 rakaat. Jadi dekat Melaka ni kita tak payah sembahyang jamak. Kita jangan himpunkan sebab kita dah Zuhur kat rumah. Asar ni kita boleh buat 2 rakaat sahaja. Nanti sampai maghrib KL ni, bolehlah sebab kita KL 3 hari kan. Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari sampai KL ni, 3 hari tu kita buat solat jamak tambah dengan qasar. Waktu subuh tak adalah. Waktu subuh tak ada. Hari berikutnya, ni hari Khamis, hari Jumaat, kita boleh buat jamak takdim boleh, Zuhur dengan asar. Kan? Tak payah pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu kalau kita musafir tak wajib. Tapi kalau kita dengan masjid ada azan, bolehlah sembahyang. Sembahyang Jumaat, kemudian jamak dengan sembahyang asar. Boleh? Dah sembahyang Jumaat tu, Allahu Akbar. Kat masjid yang lelaki, dah habis imam bagi salam, kita pun bagi salam, kemudian kita niat usolli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ila Jumaat. Dihimpun pada waktu Jumaat, jamak takdim lillahi ta'ala. Buatlah sembahyang asar 2 rakaat, nanti waktu asar kita dah sembahyang selesai. Okey, itu contoh. Jadi solat qasar ni tak semestinya nak dijamakkan. Solat qasar tak semestinya nak dijamakkan. Okey, salam Ustaz. Semalam Ustaz ada tunjuk cara nak solat jamakkan. Ya, tapi bilangan rakaat tu. Okey, solat jamak kalau kita kena ingat kita kena ingat bahawa solat jamak bermaksud himpun sahaja. Jamak bermaksud himpun. Kalau kita tak qasar, bilangan dia 4 tambah 4. Ni Zuhur tambah asar. Ni Zuhur tambah asar. Semalam. Kalau maghrib kita niat jamak je, 4 tambah 3. Ataupun 3 tambah 4. Kalau kita jamak takdim, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Okey, itu bilangan solat jamak. Sekarang ni kita buat 2. Jamak tambah dengan qasar. Himpun tambah dengan pendek. Himpun tambah dengan pendek. Maksudnya kat sini, asar, zuhur tambah dengan asar, dipendekkan 4 jadi 2. Asar 4 jadi 2. Okey. Boleh Puteri naik silakan. Ustaz dah terangkan.
Boleh. Okey, selesai. Okey, jadi macam mana kita nak buat solat jamak? Macam mana kita nak buat solat jamak? Okey, Ustaz ambil dari tepi lah. Ustaz ambil dari tepi, semalam Ustaz di depan. Ini Ustaz dari tepi. Sekejap Allah terjambut. Allah terjambut. Bukan Allah terjambut Ini yang terjadi. Ui, basah ni. Mak tak usah nak sembahyang ni. Kita depan ni. Kamera takut tak nampak Kamera depan. Dengar tak suara Ustaz? Dengar Dengar suara. Jauh sikit ni. Dengar suara tak? Test. Okey. Dengar. Okey. Sekarang ni kita nak buat solat. Sekarang ni kita nak buat solat. Sekarang ni kita nak buat solat jamak. Apa? Takdim, jamak, takdim, jamak, qasar, takdim, waktu maghrib dan waktu isyak. Kita dah jalan dari JB tadi. Dari JB pukul 5. Dah waktu asar, kita dah sembahyang asar kat JB dah. Kan? Dah sembahyang asar. Kalau masuk waktu, kan dah masuk waktu asar, pukul 4.30. Dah masuk waktu asar, pukul 4.30. Kemudian kita nak pergi KL. Kita tak boleh keluar, lepas tu buat jamak. Tak boleh. Kita kena sembahyang sempurna dulu, baru keluar. Tak boleh. Itu kalau kita keluar, maksudnya dah masuk waktu, kita tak sembahyang, lepas tu kita keluar, kita nak buat jamak, tak boleh. Contohlah. Contoh, waktu zuhur pukul 1 suku. Kita relax dulu, 1 suku. Tak payahlah. Lepas tu ayah kita ajak kita keluar pukul 2.30. Kita pun niatlah aku nak buat jamak takhir. Tak boleh. Sebab dah masuk waktu zuhur. Zuhur tu kena buat sempurna, barulah kita keluar. Dah melepasi kawasan. Sebab nak solat qasar kena melepasi kawasan. Okey. Jadi kita nak buat solat jamak qasar takdim. Takdim ni antara isyak dan maghrib. Jadi kena buat waktu apa dulu? Solat maghrib. Solat maghrib berapa rakaat? Solat maghrib berapa rakaat? Khalil? 3. Okey, jadi kita niat usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Maghrib tak ada sebab maghrib 3 rakaat tak boleh buat 2. Jadi kita buat usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i takdiman. Jamak takdim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i jamak takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat jamak kepada waktu isyak takdim kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyanglah macam biasa. Baca Fatihah, baca surah, Allahu Akbar. Ni dah sampai rakaat ketiga. Sami Allahu liman hamidah. Allahu sakit lutut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai rakaat ketiga. Tahiyat akhir. Rakaat ketiga. Baca tahiyat akhir. Tasyahud akhir. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik terus
tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh sembang. Terus naik. Kemudian solat isyak. Solat isyak berapa rakaat? Solat isyak berapa rakaat? 4 kan? 4. Jadi kita niat qasar supaya dipendekkan. Usolli fardhu isya'i rak'ataini. Saja aku sembahyang isyak 2 rakaat qasran, pendek. Saja aku sembahyang isyak 2 rakaat pendek. Usolli fardhu isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghrib, di jamak pada waktu maghrib, jamak takdim, jamak awal kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Senang je kan ni adik? Salli fardhu isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghribi takdiman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang isyak 2 rakaat qasar, dipendekkan. Qasar pun boleh. Sahaja aku sembahyang isyak 2 rakaat qasar dijamak pada waktu maghrib, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Buat macam biasa, 2 rakaat, solat 2 rakaat, walaupun isyak 4 rakaat, tapi kita dah qasar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, habis. Maghrib 3, isyak 2. Kalau zuhur 2, asar 2. Itu jamak qasar. Kita solat jamak qasar. Okey. Habis kita punya bahagian solat jamak qasar. Untuk bahagian rusuh. Saya nak tanya tak? Ustaz, kalau contohnya Ya, saya gerak pukul pagi-pagi, masa subuh, boleh ke tak jamak? Subuh. Okey, Ustaz dah bagi tahu, subuh tak termasuk dalam bab kita. Subuh tak termasuk dalam solat jamak dan qasar. Jadi waktu subuh, kalau kamu keluar pukul 5, belum waktu subuh lagi kan, wajib sembahyang subuh seperti biasa. Tak boleh jamak. Subuh tak ada kawan Subuh tak ada kawan. Tak ada kawan dia. Subuh yang ada kawan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Subuh tetap seperti solat biasa walau di mana kita berada. Maksudnya kat sini Allah nak tunjukkan bahawa kita walaupun pergi musafir, subuh tu kena buatlah, kena bangun awal. Kena bangun awal untuk solat subuh. Tak kira lah kita pergi Australia ke, kita pergi New Zealand ke, pergi manalah negara yang jauh, kan? Negara yang jauh. Jadi dalam waktu subuh kita tak boleh nak jamak ataupun nak qasar. Qasar lagi dah tak boleh. Qasar dah pendek. 2 rakaat nak pendekkan jadi apa? Tak ada. Jadi 2 rakaat subuh tetap dilaksanakan pada waktu subuh. Boleh kali tak boleh lah. Kau nak bayar dengan alah Ustaz, saya nak jamak dengan zuhur je lah. Subuh dengan zuhur Ustaz, jamak. Tak boleh. Subuh kau kena bangun sembahyang subuh pukul 6, 6.50 sampailah 7.5 minit. Itu waktu subuh. Jadi dalam waktu tu kita kena solat. Pukul 6 suku ke, 6.30 ke, 6.10 ke. Kalau bangun pukul 6 lagi bagus. Sebab masuk waktu pukul 5.50, 10 minit, bangun pukul 6, 2 rakaat. Dah habis main subuh 2 rakaat tu. Kalau penat nak tidurlah. Nanti bangun zuhur. Dah zuhur, kan kita kat KL bangun zuhur, malasnya keluar. Sembahyang terus asar. Kan jamak takdim. Sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat, qasar majmu'an ilal asri, dijamakkan dengan waktu asar, takdiman lillahi ta'ala. Sembahyang zuhur 2 rakaat, bagi salam, kemudian yang asar 2 rakaat, sholli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ilal zuhri takdiman lillahi ta'ala. Sembahyang asar 2 rakaat, selesai. Kita sembahyang. Contoh. Takkanlah pergi musafir kat KL nak tidur je kat hotel kan.
Mestilah kita jalan. Ataupun kita nak keluar tadi pukul 2. Pukul 2. Jadi pukul 1.30 tu kita sembahyang jamak takdim dulu. Dengan asal qasar. Jamak qasar takdim. Zuhur 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Barulah kita keluar kat KL tu. Keluarlah. Pergilah mana. Lihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dekat KL tu. Lepas tu balik nanti pukul 10 malam. Waktu keluar tu tak payah sembahyang. Sebab kita dah sembahyang. Nanti waktu maghrib kita niat je. Sahaja aku nak sembahyang jamak takhir. Jamak qasar takhir. Niat je. Niat waktu maghrib kena nak buat takhir, kena niat waktu yang pertama. Niat dalam hati je. Dah niat dalam hati tak payah sembahyang lah. Nanti balik pukul 10 malam, pukul 11 malam. Balik ke hotel baru kita buat jamak takhir. Jamak qasar takhir. Takhir kita buat isyak dulu. Sahaja aku sembahyang isyak 2 rakaat qasar jamak kepada waktu maghrib takhir kerana Allah Ta'ala. Lepas tu 2 rakaat bagi salam Assalamualaikum, kita buat sembahyang maghrib pula 3 rakaat. Okey. Boleh Khalil? Subuh tak ada. Okey, ada jawab 4. Okey, 4. Dengar. Muhammad Khalil 3, Muhammad Khalil 4. Apa ni yang 3? Maghrib 3, Isyak apa ni? Okey. Ada nak tanya lagi? 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Boleh faham Boleh faham jadi minggu depan dah sekolah. Jadual macam biasa kita ada 6 waktu, 1 jam, 1 waktu sekali masuk. Jadi nanti kita sambung solat ketika sakit dengan tajuk-tajuk yang terlepas ke, yang apa masa PKP itu ada berapa orang je, kan? Kita ulang kaji lah untuk supaya semua satu kelas nanti dapat apa yang nak dipelajari dalam silibus tingkatan 2. Okey, kalau tak ada soalan, tolong sambungkan, ada kita sampai pukul 10 kan, ada lagi setengah jam. Sambung sikit lagi tu, tajuk yang semalam dalam buku modul tu, solat jamak dan qasar. Malam solat menyapu balutan. Lepas tu tajuk unit yang kedua, solat jamak dan qasar. Tolong siapkan, tengok buku teks, kan, buku teks untuk rujukan. Nanti Ustaz kalau tak faham juga, nanti Ustaz save video Ustaz ajar ni masuk YouTube, masuklah tengok. Okey. Malam pun tak sempat lagi nak buat. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Ustaz akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Soleh Tayyib. Bye.